Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiar langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah akan selok program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Kitab Safinatun Najah edisi yang Jawi, muka surat 2, baris bawah sekali. Pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang ke-6, slot yang ke-25. Dan juga slot yang ke-6 pada membicarakan berkaitan dengan qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia, dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik adalah takdir Allah, baik iman dan taat, dan jahat takdir daripada Allah, jahat kekufuran dan kemaksiatan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Dan daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Jadi rukun iman yang ke-6 keluar 2 pegangan, beriman dengan qada dan beriman dengan qadar. Jadi pembicaraan bab qada selesai dah. Kita sekarang membicarakan berkaitan dengan qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Sekalian perkara yang diqadakan oleh Allah pada azal sampai masa berlaku sekian perkara, sama ada perkara baik, perkara jahat, sama ada perkara berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirah, kesemuanya datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Apabila sekalian perkara yang berlaku datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bererti selain daripada Allah. Sekalian perkara yang berlaku datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sekalian perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bererti
selain daripada Allah. Selain daripada Allah ini makhluk lah. Makhluk ni sama ada malaikah, makhluk ni sama ada syaitan, makhluk ni sama ada jin, sama ada manusia, dan juga makhluk-makhluk yang lain tidak bekah sama sekali. Sebab semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khalik. Allah Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Apabila sekalian perkara yang berlaku, perkara baik, perkara jahat, perkara yang berlaku di bumi, di langit, perkara yang berlaku di bumi, di akhirah, kesemuanya perbuatan Allah. Berarti makhluk tidak ada sebarang perbuatan. Gerak diam makhluk, gerak diam malaikah, gerak diam syaitan, jin dan manusia dan makhluk-makhluk yang lain, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Keesaan Allah pada perbuatan. Yang mana slot yang ke-21, slot yang ke-22, saya menekankan berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala pada perbuatan. Yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk tidak ada perbuatan. Walaupun makhluk itu para malaikah, makhluk yang paling besar, perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada makhluk tu para nabi, para rasul, yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bicara tugas-tugas malaikah. Tugas malaikah menurunkan wahyu, menurunkan rezeki, menurunkan hujan, meniupkan roh, mencabut roh, mencatat kebaikan, mencatat kejahatan, tiup sangkakala yang pertama, hancur langit dan bumi, tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan sekalian, dihimpun di mahsyar, yang menjaga syurga, yang menjaga neraka. Tugas-tugas malaikah itu samalah dengan tugas-tugas para nabi, para rasul, dan juga tugas kita sebagai hamba Allah, mengabdikan diri akan Allah. Semua yang berlaku pada malaikah, pada nabi-nabi, pada rasul-rasul, dan pada sekalian hamba Allah, sekalian makhluk Allah, kesemua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Keesaan pada perbuatan sekalian adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Ini qadar. Jadi bicara tugas malaikah, bicara tugas seorang hamba Allah, seorang manusia sebagai khalifah atas muka dunia, semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perkara yang berlaku secara elah. Sudah bicara 2-3 slot yang terdahulu. Bergeraknya tangan, perbuatan Allah. Bergeraknya cincin, perbuatan Allah. Bergeraknya tubuh, perbuatan Allah. Bergerak pakaian di tubuh, perbuatan Allah. Wa imma di tubuh tu ada habuk, bergerak habuk. Ada semut yang halus, bergerak semut yang halus. Ada kuman, bergerak kuman. Di saat tubuh kita bergerak tubuh kita, perbuatan Allah. Bergerak sekalian di tubuh kita adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada perkara yang berlaku secara tabiat, secara semula jadi. Yang mana slot yang ke-24 minggu lepas, saya sudah tekankan berkaitan dengan tidak ada perkara yang berlaku secara tabiat, semula jadi. Allah menjadikan pisau, Allah menjadikan tajam di pisau. Saat memutuskan, saat melukakan, ianya adalah qadar, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan api dan Allah menjadikan kepanasan di api. Allah menjadikan api, Allah menjadikan panas di api, sampai masa hangus, ianya tetap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan nasi,
Allah menjadikan kandungan di nasi mengenyangkan, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan air, Allah menjadikan kandungan di air, saat menghilangkan dahaga, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tak bekas sama sekali. Pisau, api, nasi, air dan makhluk-makhluk yang lain tak bekas sama sekali. Yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada zahirnya adalah datang daripada perbuatan makhluk. Yang kita duk bercakap sentiasa menyandarkan kepada makhluk. Hakikinya yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah. Qadar perbuatan Allah ni gaib. Ini sidang pendengar kena ambil perhatian molek. Qada Allah pada azal hanya Allah yang mengetahui, gaib. Malaikat pun tidak mengetahui, para nabi, para rasul pun tidak mengetahui, gaib, qada. Sampai masa berlaku sekarang, qadar perbuatan Allah pun gaib. Putus, luka, pisau lah. Hangus, api. Kenyang, zahirnya selepas daripada kita makan. Hilang dahaga, zahirnya selepas daripada kita minum air. Itu pada zahir. Yang berlaku adalah daripada perbuatan makhluk. Yang kita bercakap begitu juga. Pisau tu tajam. Jangan main pisau. Nanti luka jari. Tu cakap pisau. Jangan main api. Bahaya. Nanti hangus rumah. Kita cakap api. Lapar perut. Laparlah perut. Sebab bermain tak ingat kepada makan. Pergi makan. Makan, kenyanglah. Dahaga, pergi cari air lah. Hilang dahaga. Itu cakapan harian kita. Tapi yang menjadikan segala-gala perkara adalah qadar perbuatan Allah. Ianya gaib. Jadi kalau kita tidak tanam dengan akidah berpegang dengan qadar, dengan qadar perbuatan Allah yang gaib, akhirnya wal-iyazabillah berpegang sebagai hak zahir yang datang dari perbuatan makhluk. Akhirnya berlaku adalah perbuatan makhluk. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tidak beriman dengan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sebut minggu lepasnya, selak yang ke-24, syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah bergantung kepada iman. Syarat untuk syurga Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada iman. Jadi beriman qada dan qadar adalah gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Mereka yang beriman dengan perkara yang gaib. Allah gaib. Malaikah gaib. Barzah gaib. Akhirah gaib. Qada gaib. Qadar yang kita bicara sekarang gaib. Yang zahirnya berlakunya putus luka, pisau, hangus, api, kenyang, nasi, hilang dahaga, air. Itu yang zahir. Kena tanam molek dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan rukun iman yang ke-6. Sekali yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berpegang sebagaimana zahir. Putus adalah perbuatan pisau. Hangus adalah perbuatan api. Ini saya sebut dah minggu lepas ni. Berpegang, putus bukan qadar perbuatan Allah, tetapi putus adalah perbuatan pisau yang tajam. Hangus bukan qadar perbuatan Allah, sebaliknya adalah api yang menghanguskan. Ini jelas mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Kedudukan pegangan ni macam mana? Saya sudah sebut minggu lepasnya. Satunya, khilaf pada kafir. Berpegang,
Allah meletakkan quwah, qaf, waw, ta marbutah. Allah letak kuah tajam di mata pisau. Allah letak kuah panah di api. Sampai masa tajam tu memutuskan, bukan lagi perbuatan Allah. Sampai masa panas yang menghanguskan, bukan perbuatan Allah. Ini khilaf pada kafir. Yang mana mensyirikkan Allah pada perbuatan, dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Apa makna kam muttasil pada perbuatan? Kam berbilang yang melakukan. Muttasil berhubung pada satu perbuatan. Pada perbuatan putus, yang perbuat dua. Peranan Allah separuh, peranan makhluk separuh. Mana peranan Allah? Pada memutuskan. Peranan Allahnya letak kuah, kekuatan tajam di pisau. Itu perbuatan Allah. Kemudian separuh laginya, kuah tajam di pisau yang berperanan, yang memutuskan. Itu orang kata berbilang. Allah perbuat separuh, makhluk Allah iaitu kuah tajam bisa buat separuh. Ini panggil kam muttasil pada perbuatan. Yang khilaf ulama, satu pan meletakkan kafir, pandang muktamad meletakkan fasik lagi mubtadi' tidak dihukumkan kafir, sebab ada sedikit kaitan dengan Allah, iaitu tajam Allah yang jadikan, panas Allah yang jadikan. Tapi perbuatan Allah hanya separuh sahaja. Letak tajam di pisau, letak panas di api. Kemudian lepas daripada itu, makhluk iaitu tajam di pisau, makhluk Allah itu panas di api yang memberi bekas, yang menjadikan. Jadi berbilang yang memperbuat, bukan lagi sekalian qadar perbuatan Allah. Berarti qadar perbuatan Allah hanya pada menjadikan tajam di pisau. Qadar perbuatan Allah hanya menjadikan panas di api. Tetapi yang menjadikan putus, yang menjadikan hangus adalah perbuatan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas mensyirikkan Allah pada perbuatan. Jelas tidak beriman sekalian yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu laginya, pisaulah semata-mata yang memutuskan. Api semata-mata yang menghanguskan. Tidak berkait dengan perbuatan Allah letak tajam di mata pisau. Tidak berkait dengan perbuatan Allah letak panah di api. Semata-mata secara tabiat, secara semula jadi, secara bahasa dia, pisau memutuskan. Tidak berkait dengan Tuhan letak tajam di pisau, tidak. Semata-mata pisau yang memutuskan, semata-mata api yang menghanguskan. Ini kafir ijma' ulama. Imannya tidak sah, walaupun zahirnya sebagai orang Islam, mati sebagai orang Islam, jenazahnya diuruskan sebagai orang Islam. Tapi di sisi Allah, hukum akhir ini adalah orang kafir, kekal neraka selama-lamanya. Semayang, puasa, zakat, haji bukan tidak diterima, bahkan tidak sah. Sempat bertaubah kemudian, wajib kena qada kembali semayang, puasa, zakat dan haji. Sebab apa? Sebab ketika semayang, puasa, zakat, haji berakidah dengan akidah yang kafir, ijma' ulama'. Dan sidang pendengar, sebagaimana disebut sebelum ni lah, saya hanya datangkan dua contoh lah, contoh kitab. Pisau satu, api satu. Makhluk-makhluk lain sama lah. Makhluk-makhluk yang lain sama. Sekarang makhluk Allah. Kalau makhluk Allah memberi bekas secara semula jadi, yang tidak berkait dengan perbuatan Allah, kafir ijma' ulama'. Makhluk ni, wa imma ni nasi, air sebut dah. Wa imma pemakanan, wa imma obat. Makhluk Allah ni wa imma matahari. Matahari lah semata-mata yang memanaskan badan ni. Hujan ekong lah semata-mata menyejukkan, yang tidak berkait dengan perbuatan Allah, berpegang. Ini kafir ijma' ulama'. Allah letak kekuatan di matahari untuk menjadikan panas. Allah meletak kekuatan di air hujan, di ekong untuk menjadikan sejuk. Semasa kekuatan tu yang memanaskan, menyejukkan. Hak tu hak khilaf pada kafir. Tapi kalau semata-mata matahari yang memanaskan,
semata-mata hujan, aircon yang menyejukkan, tu kapi ijma' ulama. Jadi pergilah kepada contoh-contoh makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau makhluk bukan semata-mata perbuatan makhluk, tidak berkait dengan perbuatan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, tu kapi ijma' ulama. Jadi dua golongan ni, satunya secara tabiah juga. Tapi saya balik pada pisau dan api lah. Satunya pisau memutuskan dengan ketajaman yang Tuhan letak di pisau. Api menghanguskan dengan ketajaman yang Tuhan letak di api, dengan kepanasan yang Tuhan letak di api. Hak mutasi pada perbuatan, hak khilaf pada kapi. Golongan ni dipanggil mazhab tabaiyin. Mazhab tabaiyin. Be alif. Amzah, ain, ya, nun. Dia asalnya tabaiyun lah. Sebut mazhab tabaiyin, idafat. Mazhab tabaiyun, nama asal dia. Tabaiyun ni golongan yang berpegang perkara berlaku bukan qadar perbuatan Allah, tetapi secara tabiah. Secara semula jadi, pisau memutuskan, api menghanguskan. Tapi walaupun pisau memutuskan sendiri, api menghanguskan sendiri, tetapi dengan tajam yang Tuhan letak di pisau, dengan panas yang Tuhan letak di api. Ini hak mutasi pada perbuatan. Tabaiyun ni, hak ni khilaf pada kapi. Satu lagi tabaiyunnya, pisau semata-mata memutuskan, tidak berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Api semata-mata secara semula jadi menghanguskan, tidak berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Munfasil, berasing-asing, tidak berkait dengan perbuatan Allah. Itu kapi ijma' ulama tabaiyun yang dihukumkan kapi. Tabaiyun yang dihukumkan kapi. Jadi golongan ni, hak perbuatan Allah ada, bukan tidak ada perbuatan Allah. Perbuatan Allah hak besar-besar tu lah. Buat langit, buat bumi, perjalankan bintang, perjalankan matahari, menjadikan siang, menjadikan malam, melahirkan manusia, mematikan manusia. Itu perbuatan Allah. Adapun jadi putus, jadi hangus, jadi kenyang, jadi hilang dahaga, jadi sihat, jadi panas, jadi sejuk. Apa-apa yang berlaku, itu tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Secara munfasil, secara infisal, secara berasing-asing. Perbuatan Allah, kerja Allah hak besar-besar. Hak ada yang berlaku di bumi, hak kecil-kecil ni, perbuatan makhluk semata-mata yang langsung tidak berkait dengan perbuatan Allah. Hak ni tabaiyun yang ijma' ulama dihukumkan kapi. Kena faham situ. Bukan Allah tak ada perbuatan. Allah adalah perbuatan hak besar-besar tu. Hak tu kerja Allah. Tapi memutuskan, menghanguskan, tak ada kaitan dengan qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Yang tidak ada kaitan langsung. Hak mutasi pada perbuatan, memanglah pisau yang memutuskan, bukan qadar perbuatan Allah. Memanglah api menghanguskan, bukan qadar perbuatan Allah. Pisau secara tabiah, secara semula jadi memutuskan. Api secara tabiah, secara semula jadi menghanguskan. Tetapi dengan kuah, kekuatan tajam yang Allah letak di pisau. Dengan kekuatan panas yang Allah letak di api, yang dia ada kait sikit dengan perbuatan Allah. Lepas tu dia panggilkan muttasil, berhubung, maknanya bekerjasama. Perbuatan Allah separuh, perbuatan makhluk Allah kuah tu separuh. Ini hak tabaiyun yang khilaf pada kapi. Jadi dua lah. Tabaiyun ni dia ada dua. Jadi puak mazhab tabaiyin ni, satunya khilaf pada kapi, mutasi pada perbuatan. Satunya mazhab tabaiyin yang kapi ijma' ulama, itu hak munfasil pada perbuatan. Kemudian sidang pendengar, pergilah pula kepada perbuatan makhluk yang lain. Perbuatan makhluk yang lain.
Samalah juga hukum pegangan tadi. Kemudian sesalah bicara hak berkaitan dengan tabiat. Yang saya nak bicara ni, dia punya pembicaraannya hampir samalah dengan mazhab tabaiyin, hak tabiat tadi, yang khilaf pada kafir, yang kafir ijma' ulama'. Tapi ni saya nak bicara berkaitan dengan hamba. Hamba ni manusia, jin dan malaikat. Hamba ni tiap-tiap makhluk yang keluar daripadanya perbuatan pilihan. Mana hamba? Manusia, jin, malaikat, hamba. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia makhluk Allah, jin makhluk Allah, malaikat makhluk Allah. Pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah jadikan manusia, Allah letak kudrah, kekuatan pada diri manusia. Allah jadikan jin, Allah letak kudrah pada diri jin. Allah jadikan malaikat, Allah letak kudrah, kekuatan pada diri malaikat. Jadi kita ni ada kudrah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kudrah. Dia panggil kudrah yang qadimah. Kudrah Allah yang sedia kala. Kita di hamba ni, manusia, jin dan malaikat, Tuhan letak kudrah. Dia panggil kudrah hadisah. Kudrah yang baru. Jadi dia hamba ni manusia, jin dan malaikat. Tapi saya fokus kepada manusia lah. Tapi sama je. Hamba ni, Tuhan letak kudrah tenaga. Sama ada hamba ni manusia, jin ataupun malaikat. Kudrah ni kita kata tenaga, energi, keupayaan, sama lah kala tu. Ataupun kita cakap Tuhan letak rank. Kalau kita cakap dengan ada rank ke tak? Mana apa? Ada tenaga ke tidak? Tak ada rank dah, tak larat dah. Tu. Maknanya, Tuhan jadikan hamba, Tuhan jadikan tenaga pada hamba. Yang zahirnya, tenaga tu daripada makan minum lah. Yang zahirnya. Yang zahir, kita makan, maka bertenaga. Kalau kita tidak makan, contohnya bulan Ramadan, sebelah petang tu, sudah lesu. Sebab apa? Tidak bertenaga. Kita sebut gitu. Allah sebelah petang ni Allah terlantar, lesu, tidak bertenaga. Kenapa? Kerana berpuasa. Jadi zahirnya bertenaga kita adalah kerana kita makan, kita minum. Tapi pegang kita tak dah. Yang menjadikan kita bertenaga adalah perbuatan Allah. Bukan makanan, bukan nasi, bukan air yang menjadikan kita bertenaga. Jadi bertenaga kita, Allah yang perbuat. Zahir mari daripada makan dan minum. Bila kita bertenaga, kita boleh gerak diam dengan sendiri. Kalau langsung tidak bertenaga, sebagaimana orang yang diuji dengan terlantar tu, kesemuanya perlu dilakukan oleh orang yang lain. Kerana langsung tidak ada kudrah, langsung tidak ada tenaga, tidak ada energi, tidak ada keupayaan. Maka apa perkara semuanya orang yang tolong. Nak gerakkan tangan pun tak larat. Jadi apabila kita bertenaga, gerak diam tu kita lakukan. Boleh kita lakukan sendiri. Allah jadikan kita bertenaga zahir daripada makan dan minuman. Bila kita bertenaga, kita pun gerak diam. Gerak diam kita pun tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertenaga perbuatan Allah. Bukan nasi, bukan air yang menjadikan kita bertenaga. Bila kita bertenaga, gerak diam kita zahirnya kerana kita bertenaga. Hakikinya, sebenar-benarnya, sekalian yang berlaku qadar perbuatan Allah. Berarti gerak diam tubuh kita tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Gerak diam, hak nampak ni. Yang tanda tenaga. Hak berlaku dalam tubuh kita ni banyak lagi. Darah mengalir, perbuatan Allah. Jantung berfungsi. Buah pinggang berfungsi. Fungsi jantung, dia mengepam ke macam mana, Wallahu'alam lah.
Jadi darah pun mengalir. Itu perbuatan Allah. Bergeraknya nadi. Itu perbuatan Allah. Sekalian yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap tak tu? Sekarang kita pergi kepada Allah letak kudrah tenaga di kita. Maka daripada tenaga ni zahirnya, kitalah yang menggerak diamkan tubuh kita. Kita yang melakukan apa-apa pekerjaan. Berhasil pekerjaan kita. Gerak diam tubuh kita. Tetap qadar perbuatan Allah. Berhasil apa yang kita perbuat. Sekaliannya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berulang kali. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba yang memilih, hamba yang berusaha, tetapi tetap pilihan hamba, usaha hamba adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Sebaliknya, apabila Allah letak kudrah tenaga di hamba, manusia, jin dan malaikat, maka kudrah tu sendirilah yang menggerak diamkan hamba dan menghasilkan pekerjaan hamba. Jadi kalau tilik balik dengan yang saya bicara sebelum ni, tadi saya bicara dan termasuk slot yang ke-24 minggu lepas, kuah Tuhan letak di pisau, kuah Tuhan letak di api, kudrah Tuhan letak di hamba. Bila Tuhan letak kuah di pisau, di api, kuah tu sendiri yang memutuskan, yang menghanguskan. Tuhan letak kudrah di hamba, tenaga. Kudrah di hamba itulah yang menggerakkan diam tubuh hamba sendiri dan menghasilkan pekerjaan hamba. Lebih kurang sama. Cuma bezanya, ni Tuhan letak kuah di pisau, di api. Tuhan letak kudrah pada hamba, manusia, jin dan malaikat. Sebenarnya sampai masa kuah tu sendiri yang berkah, bukan qadar perbuatan Allah. Sampai masa kudrah tenaga tu sendiri berkah, bukan lagi qadar perbuatan Allah. Dari segi hukumnya sama. Khilaf pada kafir. Mensyirikkan Allah pada perbuatan dinamakan kam muttasi pada perbuatan. Tapi golongan mana yang berpegang dua tadi ni? Kuah dengan kudrah. Kuah puak tabaiyun. Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah tu yang berkah, itu Mu'tazilah, Qadariyah. Nama lain. Qadar. Apa dia qadar? Kudrah. Apa dia kudrah? Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah tu yang berkah. Kudrah tu yang bergerak diamkan hamba serta menghasilkan perbuatan hamba. Kudrah tu qadar. Dia panggil Qadariyah. Mu'tazilah, Qadariyah. Adapun hak kuah tajam di pisau, kuah panas di api, itu mazhab lain. Mazhab tabaiyin. Bukan Qadariyah. Jadi Qadariyah ni hanya berkait dengan Tuhan letak kudrah pada hamba. Yalah samalah, pisau makhluk, api makhluk, hamba, manusia, jin dan malaikat makhluk. Betul lah, samalah, sama-sama makhluk. Tapi golongan yang berbeza. Hak berpegang kuah yang Tuhan letak ni yang memberi bekah, dengan berpegang kudrah yang Tuhan letak di hamba beri bekah, ni puak lain-lain. Hak berpegang kuah yang Tuhan letak di pisau dan api yang berkah, itu mazhab tabaiyin yang khilaf pada kafir, kamuttasi pada perbuatan. Sebaliknya, Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah tu berkah, itu Mu'tazilah, Qadariyah, kamuttasi pada perbuatan yang sama khilaf pada kafir. Tapi mazhab lain-lain, fahaman lain-lain. Tapi kalau kita tengok, dia hampir lebih kurang sama. Tapi tak lainlah, beza. Yang mana Mu'tazilah, Qadariyah hanya berkait dengan qadar kudrah. Qadariyah, qadar kudrah. Kudrah yang Tuhan letak, tenaga yang Tuhan letak pada hamba, pada manusia, pada jin, pada malaikat. Bila ada tenaga, tenaga tu yang menggerak diamkan hamba, yang menghasilkan perbuatan hamba. Ini Mu'tazilah, Qadariyah. Yang khilaf pada kafir, kamuttasi pada perbuatan. Adapun hak tajam di pisau, panas di api kuah, itu
mazhab tabaiyin yang sama khilaf pada kapi. Hak kan muttasil pada perbuatan. Yang mana kadang-kadang ada juga mereka yang tersilap menyebutlah. Tajam di pisau memutuskan, bukan perbuatan. Tapi tajam tu Allah buat. Panah di api menghanguskan. Tapi panah tu Allah letak di api, tapi bukan Allah menghanguskan. Dia kata Mu'tazilah Qadar. Tidak. Itu mazhab tabaiyin yang khilaf pada kapi. Mu'tazilah Qadariyah hanya berkaitan dengan qadar sahaja. Qadar, kudrah. Kalau letak kudrah di hamba, kudrah tu yang membekah pada gerak dia yang hamba berusaha dan pada menghasilkan perbuatan usaha hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah. InsyaAllah nanti saya akan bicara bab ikhtiar. Saya akan membicarakan lagi berkaitan dengan Mu'tazilah Qadariyah. Kita pergi pada satu golongan. Kita bicara mazhab tabaiyin yang kapi ijma' ulama' mana? Pisau semata-mata memutuskan, langsung tidak berkait dengan perbuatan Allah. Api dengan secara tabi'ah menjadi semata-mata menghanguskan, langsung tidak berkait dengan perbuatan Allah. Hak ni kan munfasi pada perbuatan hak kapi ijma' ulama'. Macam mana pula dengan hamba, manusia, jin dan malaikah? Semata-mata manusia, jin dan malaikah yang menggerak diamkan tubuhnya, yang menghasilkan perbuatannya, yang tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Macam mana pula? Hak tadi pisau memutuskan sendiri-sendiri secara semula jadi yang tidak berkait dengan perbuatan Allah. Api sendiri-sendiri yang menghanguskan secara tabi'ah menjadi yang tak berkait dengan perbuatan Allah, akan munfasih pada perbuatan kapi ijma' ulama'. Macam mana dengan hamba yang menggerak diam ke tubuh hamba sendiri-sendiri, tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba, dan menghasilkan perbuatan hamba sendiri yang tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Hak ni bukan Mu'tazilah Qadariyah yang khilaf pada kapi. Ini adalah pegangan yang kapi ijma' ulama'. Pegangan yang kapi ijma' ulama', hamba, manusia, jin, malaikah yang menggerak diamkan dirinya sendiri, yang tidak langsung berkait dengan perbuatan Allah, yang meletakkan kudrah pada hamba, yang menghasilkan usaha hamba sendiri, yang tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Hak ni kapi ijma' ulama'. Bukan Mu'tazilah Qadariyah. Jadi Mu'tazilah Qadariyah ni, Tuhan letak kudrah pada hamba, kudrah tu yang menghasilkan gerak diam dan menghasilkan perbuatan usaha hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah yang khilaf pada kapi. Adapun kalau hamba semata-mata yang menggerak diamkan diri hamba, yang menghasilkan perbuatan hamba, yang langsung tidak berkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan Mu'tazilah Qadariyah, bahkan itu pegangan yang kapi ijma' ulama'. Jadi dua aliran belaka ni, tabaiyun ada dua aliran. Contoh pisau dan api. Hak masalah hamba, manusia, jin dan malaikat yang bekah ni pun pecah pada dua golongan juga. Satunya kan muttasil pada perbuatan yang khilaf pada kapi. Satunya kan munfasil pada perbuatan yang kapi ijma' ulama'. Kemudian insya-Allah di slot akan datang saya akan masuk pada pembicaraan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha hamba. Ahli sunnah jemaahnya macam mana? Qadariyah, Mu'tazilah Qadariyah saya sebut tadi tu macam mana? Jabariyahnya macam mana? InsyaAllah di slot akan datang. Tapi sebelum saya masuk slot akan datang, insyaAllah saya akan mengkhulasahkan kembali puak tabaiyin yang khilaf pada kapi, yang kapi ijma' ulama', yang hamba yang melakukan perbuatan sendiri, yang Mu'tazilah Qadariyah, dan juga hak kapi ijma' ulama', saya akan khulasahkan kembali. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memastikan kita benar-benar beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ahli sunnah jemaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi pilihan dan perbuatan hamba tetap datang daripada qada dan qadar Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.